Assalamualaikum. Baiklah, hari ini kita akan belajar topik baru iaitu bab 3, matematik pengguna insurans. Okey, so cikgu akan terangkan hari ini apa yang dimaksudkan dengan insurans. Dalam topik ni, apa yang akan kita pelajari ialah risiko, apakah itu risiko dan juga perlindungan insurans. Okey, so sekarang ni kita tengok risiko. Dia ada dalam buku teks awak. Okey, risiko. Apa maksud risiko? Okey, risiko ni adalah perkara-perkara yang bahaya lah yang mungkin menimpa diri kita. Okey, menimpa diri kita, keluarga ataupun harta benda kita. Contoh dalam gambar ni macam kemalangan, aksiden dan juga kebakaran. Kematian pun sama. Contohnya awak nanti dah kahwin, dah jadi ketua keluarga. Okey, lepas tu isteri tak kerja, kematian. Jadi sekarang anak-anak dan isteri nak meneruskan hidup, itu pun kita panggil risiko. Okey, so risiko ni kalau maksud yang tepat dia adalah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Okey, so ini adalah risiko. Okey, jadi bila dah berlaku risiko, so sekarang insurans. Okey, insurans ni adalah bertujuan untuk memindahkan risiko daripada individu. Okey, individu ni adalah pemegang polisi. Pemegang polisi kepada syarikat insurans. Maksudnya, pemegang polisi, individu tersebut dia akan membayar premium kepada syarikat insurans. Jadi apabila berlakunya risiko, macam-macam risiko yang ada dalam polisi itu, maksudnya syarikat insurans akan membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku. Contoh mudah macam yang selalulah awak kemalangan. Kemalangan kereta lah contohnya. Bila berlakunya kemalangan kereta, so nak baiki kereta tersebut, so kita akan claim dengan insurans kalau tak nak mengeluarkan duit sendiri. Okey, tu maksudnya pemegang polisi ni adalah orang yang akan bayar lah. Yang akan bayar tiap-tiap bulan premium tu yang dimasukkannya. Okey, so premium, cikgu nak sentuh pasal premium. Okey, premium ni ialah jumlah wang yang dibayar kepada syarikat insurans secara tahunan ataupun bulanan. Ada yang kita boleh bayar bulan-bulan, ada yang kita bayar tahunan, bayar setahun sekali. Contohnya macam insurans kereta, kita bayar setahun sekali. Okey, kalau bulanan tu macam insurans hayat. Okey, so hari ni kita akan tengok insurans hayat nanti. Okey, so insurans terdapat dua jenis insurans iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Okey, apa yang dimaksudkan dengan insurans hayat? Okey, insurans hayat adalah pembayaran manfaat kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian. Okey, contohnya macam cikgu cakap tadi, ketua keluarga tu meninggal. Jadi ada pampasan akan diberikan kepada ahli keluarga, untuk bayar hutang dia dan juga meneruskan kehidupan. Dan juga hilang upaya. Hilang upaya maksudnya ketua keluarga tadi dia tak meninggal tapi hilang upaya tak boleh bekerja. Maksudnya dia tak boleh bekerja pun sama, akan ada pampasan mengikut polisi yang dia dah ambil lah. So nanti kita akan tengok berapa yang macam mana nak kira. Okey, dan juga penyakit kritikal. Penyakit kritikal pun sama. Okey, pemegang polisi tu, ketua keluarga tu dia ada ambil insurans hayat. Okey, dan kemudian disahkan ada penyakit kritikal yang menyebabkan dia tak boleh kerja. Contohnya penyakit kanser ke, yang menyebabkan dia tak boleh kerja lah. So jadi syarikat insurans tu akan membayar harga pampasan juga untuk menampung kehidupan seperti mana yang dipersetujui dalam polisi. Okey, yang seterusnya kedua ialah insurans am. Insurans am ni macam perkara biasa iaitu insurans motor, kenderaan kan, ada insurans motor, insurans kebakaran. Kalau rumah tu terbakar, kalau awak ada ambil insurans, so maksudnya rumah tu akan membayar pampasan ke atas kebakaran rumah awak. Insurans perubatan dan kesihatan, ni medical card.
perubatan. Maksudnya kalau nak masuk hospital, sekarang lagi-lagi lah sekarang kan musim hospital kerajaan penuh sebab COVID. Jadi nak masuk ke hospital swasta, kita kena ada medical card. So bila kita masuk hospital swasta, kita tak perlu bayar, tapi syarikat insurans yang kita ambil tu akan membayar harga papasan tersebut. Insurans kemalangan diri. Okey, kemalangan diri kalau berlakunya aksiden, dan juga insurans perjalanan. Nak bercuti pun kena ada insurans. Okey, nak bercuti pun kena ada insurans. Biasa harga insurans perjalanan ni murah je. Kalau dalam pergi overseas pun, pergi sebulan, untuk satu keluarga lebih kurang dalam 100 lebih je. Jadi baik ambil. Maksudnya kalau apa-apa berlaku dalam sepanjang perjalanan awak, maksudnya awak meninggal kat luar negara ke, okey, maksudnya nak membawa balik jenazah awak tu, okey, syarikat insurans akan cover. Jadi keluarga awak tak perlulah nak mengeluarkan duit untuk membawa balik jenazah awak, ataupun kemalangan semasa perjalanan ke, sakit semasa perjalanan ke. Jadi insurans perjalanan tu sangat penting kalau kita bercuti di luar negara. Okey, next. Okey, bagaimanakah mengira premium? Macam cikgu dah terangkan tadi kan, premium ni adalah bayaran bulanan untuk insurans hayat. Okey, insurans hayat pula tadi cikgu dah terangkan yang melibatkan yang ini dia cover untuk kematian, sakit kritikal dan juga kemalangan. Okey, so nak hitung premium hayat, premium iaitu harga bulanan dia ialah nilai muka polisi. Nilai muka polisi ni ialah contohnya awak nak berapa? Awak nak cover diri awak tu, awak nak cash nanti kalau berlaku apa-apa, awak nak berapa? 100,000, 200,000, setengah juta. Okey. Dan juga bahagi dengan kadar premium. Kadar premium ni adalah kadar yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans. Okey, so kadar premium ditetapkan oleh syarikat insurans, dan kadar premium yang setiap syarikat insurans adalah berbeza. Jadi kita kena banyak survey untuk dapatkan kadar-kadar insurans yang kata berpatutan. Okey, yang lebih murah lah, yang cover banyak tapi harga lebih murah. Dan kadar premium adalah berbeza mengikut umur. Umur maksudnya makin tua orang tu, makin tinggi kadar premium dia. Okay. Jantina, lelaki lebih mahal daripada perempuan kerana lelaki lebih risiko, lebih banyak risiko berbanding perempuan sebab lelaki ada kerja-kerja yang lebih berat kan. Okay, kalau umur ni pula makin tua, tadi cikgu cakap lebih mahal kerana sebab umur ni bila kita semakin tua semakin berisiko untuk mendapat lebih banyak penyakit. Okey, dan yang ketiga adalah sama ada merokok atau tidak. Kalau orang merokok, kadar premium dia lebih mahal daripada orang yang tidak merokok. Kadar premium, nanti cikgu tunjukkan, ada banyak berbeza untuk setiap individu. Okey, ini adalah jumlah kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 oleh syarikat sama-sama. Okay, so ini adalah syarikat insurans sama-sama, ini adalah kadar premium bagi setiap 1,000. Okey, so tengok kalau umur 35, kalau dia perokok, RM RM2.72. Berbanding bukan perokok, RM2.12. Ni harga dia. Nah, kalau perempuan lebih murah berbanding lelaki. Dan kalau perhatikan, semakin tinggi umur dia, umur 40, kalau bukan perokok, RM2.66. Kalau perempuan, umur 40 adalah RM1.80. Bukan perokok. Kalau perokok, RM2.26. Jadi, harga dia berbeza-beza. Dan kadar premium ni awak tak boleh suka hati. Sebab ini adalah memang ditetapkan oleh syarikat insurans tersebut. Okey, contoh soalan. Encik Ali berumur 37 tahun dan merokok. Encik Ali berumur 37 tahun dan merokok, ingin membeli. Okey, ni Encik Ali berumur, tengok kita highlightkan kat sini. Kita highlightkan kat sini, umur dia 37 tahun, merokok, ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM150,000. Hitung premium tahunan
Maksudnya berapakah jumlah yang dia perlu bayar untuk setahun dan bulanan yang perlu dibayar oleh beliau. Okey, so kita tengok premium tadi ni kat sini dekat atas ni, premium ialah nilai muka polisi bahagi dengan X darab dengan kadar premium. Okey, so kita kirakan berapakah Encik Ali punya premium yang perlu dibayar. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, premium ialah nilai muka. So tengok nilai muka tu bermaksud dia nak ambil berapa ratus ribu. Orang tak ambil 10,000. Kalau untuk insurans ni orang akan ambil ratus-ratus ribu, juta-juta. Okey, so 150,000. Okey, so 150,000 per dengan RMX. RMX ni kita tengok polisi tersebut, okey, kadar premium dia dia nilaikan tetapkan untuk berapa. Okey, so jumlah kadar premium kalau untuk syarikat sama-sama ni dia tetapkan untuk RM per dengan RM 1,000. So kat sini ialah 1,000 darab dengan kadar premium. Kadar premium kita tengok umur Encik Ali ialah 37 tahun dan merokok. 37, umur Encik Ali kat sini ada 37 dan merokok. Kat sinilah. Okey, so 37 dan merokok iaitu RM2.91. So RM2.91. Okey. Tekan kalkulator dia. Okey, nanti boleh potong ni kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So tinggal 150 darab RM2.91. Maksudnya setahun premium untuk setahun Cik Ali kena bayar kepada syarikat sama-sama iaitu RM436.50 setahun. Tapi kalau bulanan, kalau dia kata tak mampu nak bayar setahun, dia nak bayar secara bulanan. So secara bulanan setahun ada berapa bulan? So RM436.50 bahagi dengan 12 bulan. So kalau bahagi dengan 12 bulan, maksudnya selama setahun, selama sebulan, Encik Ali hanya perlu membayar RM36.38 sebulan untuk pastikan yang dia polisi ni kalau berlaku apa-apa pada dia akan dapat sebanyak 150,000. Okey. So ini adalah contoh yang pertama. Okey, tengok contoh yang ni pula. Encik Anis berumur 35 tahun, tidak merokok. Tidak merokok dan ingin membeli polisi insurans bernilai 200,000. Okey. So, sama juga disuruh kira hitung premium tahunan dan bulanan. Okey, so premium tahunan dia nilai muka. So, Cik Anis nak ambil berapa? 200,000 kan? So, 200,000 bahagi dengan, kita kadar polisi yang ditentukan oleh syarikat sama-sama ialah per dengan RM 1,000. Okey, so sini 1,000 darab dengan, kat sini awak kena tengok betul-betul. Umur 3 perempuan perempuan. Cik Anis ni perempuan. Okey, berumur 35 dan tidak merokok. Okey. So maksudnya RM RM1.45. So ni boleh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 200 kita darabkan dengan RM1.45, maka dapat setahun kita RM 290. Ini lebih murah lah. Sebab tadi Cik Siva tu dah umur lebih, lepas tu merokok pula kan. Okey, so ini premium tahunan. Premium bulanan. Okey, so 290 bahagi dengan 12 bulan. Sebulan Anis hanya perlu bayar sebanyak RM RM24.17. Okey, so ini adalah contoh pengiraan premium tahunan dan juga bulanan. Okey, so ni jumlah kadar. Okey, ni Mr. Siva pula. Okey, Mr. Siva, kita tengok kat sini. Mr. Siva umur dia 40 tahun.
tidak merokok dan dia hendak beli insurans sebanyak RM250,000. Okey, hitung premium tahunan. Okey, so premium tahunan. Oh, dia nak premium tahunan saja kan? Tak payah bulanan. Okey, so hitung premium. Okey, dia nak ambil nilai muka polisi RM250,000 dengan kadar premium RM1,000. Darab dengan kita tengok 4 umur lelaki. Siva lelaki kan? Lelaki. Umur 40 dan tidak merokok. So RM266. RM2.66. So kat sini kira 1, 2, 3, 1, 2, 3. So setahun Mr. Siva 250 darab RM2.66. Mr. Siva kena bayar setahun ialah RM6.65. RM6.65. Okey. Ada tambahan soalan kat bawah. Tengok soalan kat bawah ada tambahan. Dia kata syarikat sama-sama dia menawarkan polisi penyakit kritikal. Ini polisi untuk penyakit kritikal dengan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Okey, dengan kadar premium bagi setiap RM1,000 ialah RM1.77. Maksudnya Cik Siva ni dia nak buat tambahan premium bagi penyakit kritikal. Iaitu sebanyak 30%. 30% tu banyak mana? Okey, so sekarang kita kena check dulu jumlah perlindungan. Jumlah perlindungan untuk Encik Siva penyakit kritikal. Okey, so kita kira dulu 30% daripada berapa nilai polisi yang diambil iaitu RM250,000. So 30% daripada RM250,000 tu berapa? Potong sini sotong. So maksudnya kita kena kira dulu berapa sebenarnya 30% tu. Okey, so cikgu dah kirakan. So kita dapat sebenarnya 30% untuk penyakit kritikal iaitu RM75,000. Nampak banyak kan? Tapi sebenarnya RM75,000 sikit je. Okey, RM75,000. Okey, ni ialah jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal. Itu baru jumlah perlindungan. So, berapakah dia punya premium? So, premium dia. Okey, premium dia. So, maksudnya cover RM75,000 dengan RM1,000. Okey, darab. Okey, check balik kat sini. Untuk penyakit kritikal yang ditawarkan ialah RM1.77 kan? So, RM1.77. 1, 2, 3. Okey, kira. So, untuk penyakit kritikal yang perlu dibayar oleh Encik Siva ialah 75 darab RM1.77 iaitu RM132.75. Okey, so maksudnya ini adalah premium. Okey, cikgu tukar color kejap. Okey, so ini adalah insurans hayat 665. Yang ini adalah untuk penyakit kritikal. So jumlah tahunan dia, jumlah yang kena bayar maksudnya RM665 kena tambah dengan RM132.75. So, kena tambah. So, akan dapat maksudnya setahun Cik Siva, okay, cikgu tulis jawapan kat atas ya, tak muat. So, setahun Cik Siva kena bayar RM797.75. 75 sen. Tu setahun lah. Maksudnya kalau soalan tu tanya untuk bulanan, maksudnya macam biasa bahagi dengan 12. Okey. Contoh terakhir. Ni contoh ni dalam buku teks awak Okey, contoh terakhir. Okey, contoh terakhir Puan Sapuva, okey, berumur 36 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey, ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM250,000 dan
Kita dan menambah polisi penyakit kritikal. Maksudnya dia nak ambil insurans hayat dan juga polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans, syarikat insurans dia ambil syarikat XYZ, ni tukar nama dah. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77. So hitung premium tahunan. Cikgu nak tunjukkan jalan kerja terus panjang So premium tahunan. Untuk premium tahunan maksudnya insurans hayat kita akan tambah dengan insurans penyakit kritikal. Cantik tulisan cikgu. Insurans penyakit kritikal. So insurans hayat, kita tengok dulu insurans hayat dia nak ambil berapa insurans kita buat kurungan. Insurans hayat dia nak ambil ialah RM250,000 per dengan 1,000 darab. So berapa yang 36 tahun tidak merokok. So tengok kat sini 36 tahun Puan Safubah, puan perempuan. Bukan perokok, so RM1.50. RM1.50. Itu ialah insurans hayat. Insurans penyakit kritikal. Insurans penyakit kritikal 30%. So kena kira dulu 30% daripada RM250,000. So tekan kalkulator awak 30% daripada RM250,000. So nilai dia ialah RM75,000. Bahagi dengan 1,000 darab. Tengok kalau untuk penyakit kritikal dalam soalan, kadar premium ialah RM1.77. RM1.77. So kirakan dulu yang ini. Ni kira kat sini, tambah dengan sini. Barulah akan dapat jawapan. Itu adalah untuk Puan Safubah. Maksudnya itu adalah cara nak mengira nilai kadar premium yang perlu dibayar. So cikgu harap awak dapat jawab latihan hari ini iaitu tentang pengiraan premium insurans. So sekian, terima kasih. Apa-apa hal boleh mesej cikgu ya.